آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب يسر ولا تعسر رب أتمم بالخير والحمد لله رب العالمين. Yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan hilal, para guru dan alim ulama, ayahanda, bunda, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan dalam siri kuliah subuh edisi Super Best Ramadan. 17 Ramadan 1430 Hijrah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, kemudian memberikan pengampunan kepada kita, seterusnya meletakkan kita di kalangan orang-orang yang bertakwa dan beramal saleh, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya lupa saya nak masukkan jadual saya di sini dengan tuan-tuan. Jadi slot di telefon saya nampak memang kosong. Saya kata boleh nak rehat tidur lebih. Ada pula wakil tanya, bukan hari ni start dekat Sungai Sering. Allah, masya-Allah. Ingat je demo ni, mengingatkan tu pula dua orang tu, seorang pakai teks, seorang telefon nak dengar juga suara ustaz. Nak confirmation dari suara lah pula, ala kulli hal. Baik, sambungan kita bersama muka surat yang ke 68. Betul? Kita membahaskan fasal ataupun dosa yang ke-5, tidak mengeluarkan zakat. Sebuah cerita atas sekali muka surat 68. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Menurut sebuah riwayat daripada Muhammad bin Yusuf Al-Firyani, dia mengatakan, satu hari saya keluar bersama-sama dengan sekumpulan sahabat-sahabat untuk menziarahi Abu Sinan rahimahullahu ta'ala. Cerita ini dibawa oleh Syekh Muhammad bin Yusuf Al-Firyani. Cerita ni diceritakan oleh beliau lah, Satu hari dia kata dia dan kawan-kawan dia, geng-geng dia lah, geng surau contoh, gitulah. Dia dan geng-geng surau Sungai Sering, gitu, nak melawat kawan-kawan. Nak melawat kawan ni, siapa nama kawan ni? Abu Sinan. Abu Sinan ni orang yang nak diziarahi lah, Dan setelah kami masuk ke rumahnya, lalu kami duduk di sisinya, dia kemudiannya mengatakan kepada kami, mari kita mengunjungi seorang tetangga yang kematian saudara laki-lakinya untuk kita ucapkan takziah kepadanya. Gini, tuan-tuan, pergi ziarah Haji Sulaiman, contoh, Haji Sulaiman kata, dah halalan kamu datang ziarah aku ramai-ramai ni, mari kita pergi rumah apa nama si Fulan ni, di rumah Haji Yusuf ni contoh. Ada Haji Yusuf Allah kena dia sebab kena teluzul Quran Syekh, di rumah Haji Yusuf, dia ada ditimpa musibah ni, gitu. Jadi mana ziarah atas ziarah, saya ajak kawan-kawan pergi rumah Haji Sulaiman nak mengambil kami udang besar kat rumah dia. Kemudian Haji Sulaiman kata, kebetulan Ustaz mari jom kita pergi ziarah rumah Haji Yusuf ni, kebetulan ada musibah di rumah ni, sebagai contoh. Ziarah atas ziarah. Setelah kami masuki rumah orang tersebut, rumah orang yang diziarahi itulah dalam cerita ni, yang kata kematian saudara tu, maka kami mendapati orang itu banyak sekali menangis ni. Menangis tak henti-henti, menangis sampai 2 tiup. Panjanglah menangis, cerita menangis ni panjang, Yang kira-kira jelas kelihatannya dia tidak dapat menahan kesabaran atas kematian saudaranya itu. Kami pun duduk berusaha untuk menenangkan hatinya dan menghiburkannya dengan takziah kami. Namun rupanya ia tidak dapat lagi terhibur dan menerima takziah yang baik-baik. Terhibur ni bukan makna dia menyanyi ataupun dia berseloka. Makna memberikan sedikit motivasi lah, pesanan-pesanan lah, nasihat-nasihat. Sudahlah, jangan nangis, sebagai contoh. Dia pergi itu bukan pada orang lain, pergi pada Zat yang Maha Esa, menerima balasan yang sangat baik. Makin dinasihat, makin ngada-ngada pula menangis. Makin pucuk, makin kuat pula dia punya esak tangisnya, Maknanya takziah yang datang tu tak memberi kesan apa-apa. Patut kita rasa lega, tak baik lagi,
Allah ambil ni, kita kena redha. Nangis sikit-sikit boleh, teresak-resak boleh, tapi meraung-raung sampai dalam keadaan pelama panjang, beri mudarat lah pula, takut orang tengok sebagai satu fitnah, hukumnya haram. Begitulah maknanya, ya. Maka kami mengatakan kepadanya, bukankah kamu sudah tahu bahawa kematian itu tidak dapat dielakkan lagi? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kamu kan orang belajar, orang surau juga, orang faham juga. Bukankah kematian itu memang tak dapat kita elak? Nah, hari ni dia, esok lusa kita pun tak tahu. Dia begitu maknanya, ya. Lalu jawapannya, aku tahu. Oh, dia tahu. Orang yang menangis teresak-resak ni, bila orang dah torture marah-marah, dia tu sorang main lah, gitu. Kematian tu kan pasti seorang sekali mesti menghadapinya, ya. Dia kata, aku tahu benda tu. Aku bukan tak tahu, ya. Aku ni pun orang belajar juga masak dapur. Contoh. Dan tangisanku ini bukanlah kerana itu. Aku menangis ni bukan kerana dia mati ni. Mati aku tahu dah seorang sekali. Aku tak sedih bab mati ni. Akan tetapi sedih dari hal menimpa saudaraku siang dan malam dari siksaan yang sangat pedih itu. Allahu Akbar. Dia kata, aku sedih ni, adik lelaki aku ni kena siksa pagi, petang, siang, malam. Bila dia kata begitu, orang dengar terkejut tak? Kejut lah, sebab seksa-seksa alam barzakh kubur ni bukan tepi jalan, bukan dalam surau, bukan dalam semakit orang boleh tengok, ya. Kami terperanjat mendengar ceritanya itu. Lalu kami berkata lagi, apakah engkau tergolong orang yang diberitahu Allah tentang perkara gaib, sehingga engkau mengetahui apa yang berlaku ke atas saudaramu itu di dalam kubur? Kamu ni termasuk geng-geng yang tahu alam gaib ke, ataupun dapat alamat ke, macam mana sehingga kamu tahu saudara kamu itu diseksa ataupun sebaliknya di dalam kubur? Maka dia jawab, tidak pun, tak juga. Makin suspend lah pula, ya. Dia lalu menceritakan peristiwa yang berlaku. Dia baru nak cerita. Dia kata, aku sedih bukan sebab dia mati, ya. Dan pada masa yang sama, aku pun bukan tahu cerita dalam kubur ni. Azab kubur aku tak tengok, ya. Aku bukan termasuk di kalangan orang-orang yang dibuka hijab, tapi aku mengalaminya, aku dah tengok. Aku nak cerita dia kata, ya. Dia kata, apabila aku menanam saudaraku itu dan aku ratakan tanah ke atas kuburnya dan semua orang yang menghantar jenazahnya sudah kembali, aku lalu duduk di muka kubur. Di muka kubur ni barangkali di tepi lah, ya. Duduk sekejap, ya. Tidak berapa lama sesudah itu, aku terdengar satu suara daripada dalam kubur. Dia macam cerita dalam kubur. Yang aku tahu bahawa itu adalah suara saudaraku, suara adik-beradik aku tahu suara dalam kubur. Suara itu ternyata mengeluh dalam suatu suara nada yang sangat kesal sekali. Gitu, pada mengeluh lah, ya. Mereka mendudukkanku dan membiarkanku sendirian. Ada mengeluh. Sampai hati orang-orang tadi ni membiarkan aku seorang-seorang dalam lubang kubur ni, menanggung semua seksa ini. Aku dulu padahal dia semayang, aku dulu padahal dia puasa. Dia terus meratap seumpama itu. Allah beri dia kesempatan dengar benda-benda ni. Kalau kita cerita pada orang-orang biasa, mungkin dia cerita majalah Mastika ni, menaruh bohong. Walhal tuan-tuan perempuan ini tak mustahil kalau Allah nak beri, ya. Tak mustahil. Benda-benda begini dia orang tak jadi pada semua orang, tapi setengah-setengah orang. Kenapa Allah beri? Supaya mendatangkan kesan rasa insaf di dalam hati. Itu antara hikmah dan sebab, ya. Macam tuan-tuan pernah dengar dulu cerita, ada ustaz tak tengok orang jenazah jadi babi, ya. Dia tuan-tuan patut tanya lah, ya sungguh babi tu pula babi kala dia hitam ke merah, babi bandar ke babi hutan ni, so jantan ke betina, saya tanya lah, ya. Dia ibrah sahaja, maknanya nak beri kita pengajaran, ya. Dia tengok dengan mata kepala dia, kemudian dia cerita pada kita. Bukan tujuan kita, bukan matlamat kita nak tahu agak-agak berapa pikul berat babi tu. Dah kalau kita tahu berapa pikul, dah nak buat kenduri. Bukan tujuan kita. Kita bila dengar Allahu Akbar, maknanya Masya Allah, apa yang Allah nak jadi akan terjadi. Janganlah sampai kita pula nanti mati pun jadi babi dah pula, ya. Jadi itu pengajaran. Begitu juga dengan benda ni. Orang soleh kita akan tanya, ya ke kamu dengar? Kok suara orang lain kot, ya. Orang ni, jenazah ni meratap, aku dulu sembahyang, aku dulu puasa, tapi kenapa lah aku kena macam ni? Daripada dalam kubur.
Sebenarnya suara itu membakar hatiku, yang membuat aku menangis kerananya. Lalu segera aku mengorek kubur itu. Berani dia. Nah, Haji Sulaiman, kalau dengar suara itu lagu kubur, berani korek ya? Super kita. Saya tak buat satu kerja lagi korek. Nah, kalau saya dengar dia bunyi itu, saya lari ya. Tapi dia ni orang yang Allah beri hati cekal. Makna untuk kita tahu lah ni. Kalau dia lari, kita tak tahu kita ni. Dia korek kubur tu, nak tengok apa yang berlaku pada diri saudara dia tu. Saudara istilah ni adik-beradik ni. Pada adik lelaki tu dah tahu benda jadi sampai menangis macam ni. Belum banyak tanah yang dapat ku korek, tiba-tiba terlihat olehku akan api yang terpancar daripada dalam kubur itu, yang menyebabkan kubur itu merekah sehingga ternampak olehku akan leher saudara itu sudah terkalung dengan api yang menyala-nyala. Allahu Akbar. Belum habis korek sempurna lagi, dia dah nampak ada asap berkepul-kepul keluar dan api dah mula nak naik ke atas. Dalam keadaan tengkuk leher saudara itu dikalung dengan kalung ni rantai lah, api neraka. Aku terperanjat dan timbul dalam hatiku perasaan kasih sayang persaudaraan. Adik-beradik. Kalau kita tengok adik-beradik kita jadi gitu, saya kata masih mati masih hidup, kita tolong. Maka aku hulurkan tanganku untuk membukakan kalungan api yang terikat pada leher saudaraku itu, sehingga terbakar jari-jariku dan tanganku ini. Dia tunjuk ni, melecur tanganku ni. Lantaran melihat aku di situ, saudaraku itu pun menghulurkan tangannya. Allahu Akbar. Jadi macam kita hidup balik dah pula. Yang sudah hitam legam seperti arang yang dibakar api. Aku merasa takut. Baru rasa takut. Dah dengar suara, dah tengok rupa ada gambar api, ada api membakar. Kemudian tengok kalung daripada api neraka, kalung leher dia. Kemudian bila dia ulur tangan nak tolong, saudara dia tu pun pegang tangan dia. Masa tu dia baru rasa takut. Lalu aku segera menimbus semula kubur. Tak baik. Kalau tahu awak tak sorry kapuri. Dia pergi kambuh semula dan lari meninggalkan kubur itu. Macam Haji Sulaiman macam cerita tadi, balik cerita tadi, hak lari tadi. Rupanya dia nak cerita gitu, dia lari sebenarnya, bukan berani menang. Jadi itulah sebabnya aku sampai tidak berhenti-henti menangis kerana mengingatkan apa yang berlaku ke atas saudara itu. Kami yang mendengar, kami ni geng-geng yang ziarah tadi lah, merasa sedih. Tetapi apa yang dapat kami lakukan selain mengingatkan kebenaran apa yang tersebut firman Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah Ali Imran ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tahsabanna alladziina yabkhuluna bima aataahumullahu min fadlihi wa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Dan janganlah sampai mereka menyangka bahawa kefakiran, kekikiran, kebakhilan dari apa yang diberikan Allah kepada mereka dari kurniaan Allah itu akan menjadi baik bagi mereka, bahkan akan menjadi buruk bagi mereka. Nanti akan dikalungkan pada diri mereka harta yang mereka tahan dengan sebab kebakhilan itu di hari kiamat. Masya Allah. Makna adalah Quran cerita ni. Makna orang kedekut sampai tak bayar zakat, kedekut sampai tak keluar sedekah, kedekut sampai tak peduli urusan saudara-saudara dia yang lain, maka mati Allah akan kalungkan di leher dia. Kalung diperbuat daripada emas perak yang dia simpan, yang dia tak nak infakkan, hak dia sorok bawah bantal, sorok bawah almari, sorok bawah tilam. Bukan sekadar di hari akhirat nanti, di kubur tu pun Allah dah kalung awal-awal. Sebab tu dalam satu hadis yang lain Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sedekah ni, zakat ni, infak ni, hibah ni, hadiah ni simbol sebagai apa? Simbol keprihatinan, kepedulian, kepekaan kita pada saudara kita. Maknanya kita kena beri, kita kena hulur, kita kena uncur pada dia. Kita tak beri, kita tak hulur, kita tak belawa, kita tak infak, kita tak hibah, maka kita berdosa. Maknanya kita tak peduli pada saudara kita seperti mana kita peduli pada diri kita sendiri, menyebabkan kita berdosa dan tidak sempurna iman. Sebab tu dalam isu-isu sebagai contoh, isu Palestin sekarang ni tengah hangat dibicarakan. Tuan-tuan puan ambil tahu tak isu Palestin? Ambil tahu tak tuan-tuan? Okay. Berapa korban yang berapa jumlah korban sekarang? 1,000 orang lebih.
Ya, 1280, 1300 orang dah sekarang menelan korban dalam tempoh lebih kurang seminggu. Ghazah dibendung. Ya. Kepedulian kita apa? Apa persepsi kita menghadapi isu ini? Ya. Apa pelaksanaan yang kita buat? Apa tingkah laku kita? Apa sikap kita menanggapi isu ini? Adakah kita beranggapan biarlah isu ni memang setiap tahun dia dibedil, setiap tahun mereka dibunuh, biarlah, lama-lama okeylah tu? Atau kita ada satu inisiatif, cara, kaedah untuk menangani isu ni, walaupun kita tahu kaedah dan cara tersebut mungkin tidak boleh bertahan lama, tapi menunjukkan kepedulian dan sensitiviti kita pada saudara seagama kita. Atau begitu yang kita ambil langkah ni. Ya? Sebab cerita dia, tuan-tuan perempuan, ada orang yang bukan hanya tak nak tolong, malah menghalang pula orang yang nak tolong. Ni Kementerian Dalam Negeri dengan kerjasama Majlis Fatwa Kebangsaan, dia nak mengkaji hukum orang yang menjadi militan di Palestin dan di Syria. Orang di Kementerian Dalam Negeri suruh Majlis Fatwa yang dianggotai oleh tuan-tuan Sahibus Sama'ah Mufti ni mengkaji hukum orang pergi ke sana tu Palestin lah, Syria lah, menjadi militan. Tajuk pun tak kena. Nampak tak di mana tajuk tak kena? Militan tu. Kenapa kata orang pergi ke sana jadi militan? Kata je lah gini, hukum ataupun kajian berkenaan dengan orang yang berperang, membantu orang-orang di Palestin perang. Cantik sikit kalau nak kaji hukum. Ni awal-awal dah dicop sebagai militan. Kenapa? Sedangkan Allah kata wala tahsaban alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Orang yang mati dalam mempertahankan agama Allah, yang menolong orang memperjuangkan agama Allah, orang tersebut tidak mati di sisi Allah, bahkan dia syahid dan mendapat rezeki. Allah kata orang hak tolong orang Islam lawan orang kafir syahid. Kita kata orang hak tolong orang Islam lawan orang kafir militan. Keadaan di Palestin bukan berlawan kerana parti, tuan-tuan. Ini bukan cerita politik. Ini cerita agama. Islam melawan Yahudi, Islam melawan Kristian, Islam melawan Israel. Makna ada tak tuan-tuan di sini yang berani mengatakan itu bukan jihad, tu jahat? Ada tak dia kata? Memang itu syahid kubra, memang jihad kubra, jihad yang paling besar. Islam lawan orang kafir. Baca zaman Nabi dulu. Sepatutnya kalau kita tak boleh bantu, kita tak berani pergi, tak ada telur nak pergi, tak usah halang orang lain yang nak pergi. Kalau habis-habis tak ada arah sekalipun, senyap. Aku tak nak komen apa-apa lah, sebab benda dia buat tu sebenarnya betul, tapi kita tak berani pergi atas sebab G2G sebagai contoh, government dengan government. Kalau kita galak orang pergi, takut mereka serang kita pula. Contoh kalau penakut, no, tak usah halang orang nak pergi. Tu pendekatan yang sepatutnya kita ambil. Kita hantar makanan, boleh, betul, dia membantu juga, hantar pakaian membantu. Tapi tuan-tuan pernah tak bersembang dengan orang Palestin? Apa dia nak sebenarnya? Dia kata pada kita, dia bukan nak ke makanan, makanan dia pun ada, tapi taklah semewah kita. Dia pun ada makanan. Yang dia nak, kalau betul-betul nak tolong, bagi bantuan ketenteraan, bagi persenjataan. Itu yang dia nak, sebab dia nak pertahankan hak dia, bukan mempertahankan makanan dia. Kita beri kaya dengan roti gardenia, suruh dia mentah ke darah dia. Dia nak perang, bukan nak makan. Tapi kita tak berani. Tak berani itu tak apalah, mungkin sebab negara kita kecil, negara kita tak canggih, takut kena serang kita pula susah. Tak apalah, tapi janganlah sibuk-sibuk kalau orang nak pergi. Biar senyap-senyap sudahlah.
Kalau orang lain tanya, dah kenapa kau biar rakyat kau pergi? Mana aku tahu dia nak pergi, dia kata nak pergi melancong je. Apa gitu sudah? Ni kan hukum menjadi militan. Allahu Akbar. Kita nak jawab dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kalau jadi benda gini. Ada pula satu dua ustaz hak baru nak start ni. Dia kata benda isu Palestin ni kita tak payah tolong sangat pun tak apa. Sebab keadaan ni akan berlanjutan sampai hari kiamat. Sebab dia salah satu daripada mukadimah tanda-tanda kiamat. Jawapan itu betul. Memang kalau tuan-tuan nak tahu, isu Palestin ni mengikut para asatizah, para ilmuwan, para guru, para alim ulama, memang tak akan selesai. Cerita ni tuan-tuan, walaupun kita hantar kereta kebal pun, ulama-ulama kita kata kemungkinan besar tak akan selesai. Sebab dia memang akan membawa sampai kepada lahirnya Nabi Imam Mahdi, lahirnya naik turun sebelum Nabi Allah Isa alaihi wassalatu wassalam. Bumi itu memang bumi yang akan diuji oleh Allah sampai hari kiamat. Tapi tuan-tuan kena ingat, uji oleh Allah sampai kiamat itu bukan hanya untuk orang Palestin saja. Ujian juga untuk seluruh umat Islam. Tengok sejauh mana kita boleh bantu. Dan tak wajar kalau kita jadikan isu tu isu sampai hari kiamat dia akan bergolak. Tak wajar kita menyebabkan kita boleh mengambil satu pendekatan, satu jalan, satu keputusan untuk tidak membantu. Sebagai contoh mudah nak faham. Takdirlah seorang mak dan bapa ini dia ada anak-anak yang sindrom Down lah. Sindrom Down ni setahu saya tak ada ubat. Betul? Memang tak ada ubat. Tak ada antibiotik yang boleh bantu sindrom Down ni. Kalau kita anak lahir tengok muka dia lain sikit dah. Dia sindrom Down ni kan di muka sama je. Lebih kurang pattern dia sama lebih kurang. Keistimewaan dia Allah beri dia tu. Dia tak ada dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita tahu keadaan anak kita macam ni, kita tanya doktor, anak saya nampak istimewa sikit ni. Dia tolong sahkan ke